Penganjuran Pameran Udara dan Maritim Antarabangsa Langkawi 5 2015 mencetus prospek masa depan yang besar dalam industri maritim dan aeroangkasa negara. Dalam ucapan perasmiannya, Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak berkata industri aeroangkasa Malaysia dijangka menyumbang RM32.5 bilion menjelang 2030. Dan sempena 5 edisi ke-13, Datuk Seri Najib melancarkan Pelan Induk Aeroangkasa kedua 2015-2030 yang bakal menjadi pemangkin utama membawa Malaysia meneraju industri aeroangkasa di rantau ini. Inisiatif yang diumumkan bertujuan membantu kerajaan mewujudkan 32,000 pekerjaan berpendapatan tinggi menjelang 2030. Sejajar dengan komitmen itu, Kabinet telah meluluskan penubuhan badan khas Agensi Koordinasi Aeroangkasa Nasional. Di bawah Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri, ia akan bertanggungjawab melaksanakan pelang induk itu dan menjadi sekretariat baru bagi Majlis Aeroangkasa Malaysia. 5 2015 adalah 5 pertama yang dihadiri kesemua Menteri Pertahanan dari 10 negara ASEAN. Dalam ucapannya, Datuk Seri Najib turut memuji penganjuran 5 tahun ini sambil menyifatkan ia terbaik sejak edisi pertama pada 1991. Berdasarkan penyertaan 5 2015 memecah rekod penganjuran dengan pembabitan 512 syarikat dari 36 negara. Ladies and gentlemen, as some of you may be aware, the first aerospace industry blueprint was launched at Lima 1997. Malaysia has come a long way. Since then, last year the industry generated 19 billion in revenue, 4.2 billion in investment and provided more than 19,500 jobs. At this year's Lima, we are launching Lima shows. Very much to the Indonesian team. Dalam pada itu, Perdana Menteri berkata ASEAN kekal sebagai pasaran menarik untuk konglomerat pertahanan global di sebalik pemotongan perbelanjaan oleh rantau lain. Penerbitan terbuka antarabangsa IHS Janes meramalkan perbelanjaan pertahanan ASEAN akan meningkat kepada RM164.65 bilion pada tahun 2018 berbanding RM142.45 bilion tahun ini. The focus on ASEAN was strengthen Lima's foundation as a platform for the maritime and aerospace industries in one of the most dynamic regions. We hope that the ASEAN Aviation Summits and Business Forum will lead to further cooperation and exchange between our peoples and to help us realize the ASEAN Economic Community due to be launched at the end of this year. Dan sebelum mengakhiri ucapannya, Perdana Menteri melahirkan harapan agar pasukan aerobatik Jupiter Indonesia yang telah menarik diri daripada 5 kali ini akan menyertai edisi akan datang. Beliau terkejut dan sedih dengan kejadian itu, namun bersyukur kerana semua juruterbang terbabit tidak mengalami kecederaan serius. Thank you very much to the Indonesian team for wanting to participate at Lima 2015, and I hope this will not deter you from joining us at the future Lima shows. Dalam kejadian kira-kira 2 petang Ahad lalu, 2 pesawat Jupiter bergesel sayap ketika melakukan latihan sempena pameran itu sebelum terhempas di pemandangan indah pada Mat Sirat dan Kampung Gelam Kedawang berhampiran lapangan terbang. Dalam pada itu, pemilik rumah yang rosak akibat insiden berkenaan menerima sumbangan $15,000 Singapura daripada kerajaan negara itu. Sumbangan kepada Zulkifli Abu Muttalib diserahkan oleh Timbalan Speaker Parlimen Indonesia Osman Sabta Odang menerusi tokoh pencetus 5 Tun Dr. Mahathir Mohamad. Ia bertujuan membantu serta meringankan beban ditanggung keluarga mangsa. Saya terima kasihlah pasal ahli Dewan Undangan Indonesia Bapak Osman. Dia sudi untuk mengulur derma sedikit dan dia juga melawat tempat yang rumah yang dia kena pecah pasal kapal terbang jatuh tu. Jadi kita berterima kasihlah pasal dia begitu bermurah hati.
United Kingdom membuka ruang kepada syarikat-syarikat Malaysia untuk membangunkan teknologi terkini bagi aset-aset ketenteraan tentera udara di Raja Britain. Dalam temu bual eksklusif bersama RTM, Menteri Pertahanan Britain Philip Dunn berkata negaranya bersedia berkongsi mendapatkan kepakaran Malaysia untuk meningkatkan kerjasama bidang pertahanan kedua-dua negara. Nadi Chairman yang berbahagia, senior officers of Ministry of the easy the journey of this event until the end. Russian-made Mi-17. Well, we recognise that as the defence industry changes globally, there will be more opportunities for indigenous manufacturers to participate in programmes where there is a UK-Malaysian relationship. So we think that this is the way for the future, and as we find more ways of working together on similar platforms, there will be more opportunities for Malaysian companies to participate. Mengakui ancaman aktiviti militan semakin membimbangkan, kerjasama bidang keselamatan antara negara di rantau ASEAN dan negara barat seperti Eropah perlu diberikan perhatian serius. Dan menjelaskan Britain akan terus menggunakan pendekatan mendidik bagi mengekang pengaruh aktiviti berkenaan sekaligus menyokong perkongsian maklumat dan pemantauan antara negara ASEAN seperti yang ditandatangani dalam deklarasi Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN semalam. Important counter-terrorism conference and exercise here yesterday, as I understand it, and we very much support working with our friends and partners around the region to understand the nature of the threat and to identify opportunities to try to counter it. I was just discussing with your Defence Minister earlier how education is going to play a very important role in encouraging populations in Malaysia, in the UK, to understand why supporting such a terrorist organisation is not a good idea, and also to try to identify means of defending our countries from the risk of insider incident, which obviously affects us all, and we all need to share information, share understanding, and try and identify means of combating these threats. LIMA 2015 turut menampilkan perbezaan kerana selain daripada fokus utama kepada segmen ketenteraan, ia juga dijadikan platform memasarkan pendekatan kesederhanaan yang dipelopori Malaysia. Menampilkan 110 buah pesawat dan juga 65 buah kapal, 5 tahun ini memecah rekod penganjurannya dengan pembabitan 63 negara. Ucapan tadi telah memberi satu pandangan konteks yang komprehensif mengenai dengan kemajuan dan aspirasi kerajaan Malaysia dalam bidang aeroangkasa. Saya sebagai tentera udara Diraja Malaysia amat berbangga dan juga saya berharap agar aspirasi ini akan direalisasikan dalam masa yang terdekat. In fact, it's a huge air show here where several countries come from to see all the aircraft. So it's very important for us to bring the Rafale here to show what we are capable to do with this aircraft, on especially in the east part of the world, because most of the time we perform the mission in Europe or in Africa, somewhere like this. So it's very important for us to be here in Lima. The cool thing about Lima, the unique thing about Lima is it brings so many different countries together, and specifically the U.S. military and the Malaysian military getting to be here at one time in one place, and we get to coordinate everything from our daily ground operations to the flying operations to our senior leaders getting to talk to each other. It's all consolidated here in this one location, so I think it's a really good opportunity for both of our countries and militaries. LIMA 2015 juga menyaksikan penampilan sulung aset terbaru TUDM, pesawat pengangkut A400M Atlas. Pesawat berkenaan dirasmikan Perdana Menteri petang tadi. Daripada 4 buah yang dibeli di Sepanyol, TUDM menerima pesawat yang pertama dengan pengenalan MSN 022 minggu lalu. Pesawat tersebut mempunyai jangkauan operasi lebih lama serta berkeupayaan untuk mengangkut jumlah kargo yang lebih besar berbanding pesawat C-130 Hercules yang dimiliki TUDM ketika ini.
Malaysia negara pertama di Asia yang memiliki A400M dan negara kelima yang telah menerimanya di peringkat global selepas Perancis, Jerman, Turki dan United Kingdom. Pesawat buatan syarikat Airbus Defence itu berkemampuan membawa bebanan 20 tan sejauh 3,400 batu nautika tanpa keperluan mengisi minyak serta pada ketinggian 37,000 kaki. Kehadiran pesawat pengangkut itu dalam inventori TUDM itu bakal meningkatkan kemampuan operasi pengangkutan TUDM yang pada ketika ini banyak bergantung kepada pesawat Hercules. Selepas perasmian pesawat A400M, Perdana Menteri meluangkan masa berjumpa barisan tenaga teknikal dan juruterbang dari negara-negara yang mengambil bahagian. Ini termasuk pasukan aerobatik Argus 1 dari China yang menampilkan pesawat pejuang Chengdu C-10 buat pertama kali di luar negara tembok besar itu. Argus 1 adalah salah satu daripada 3 pasukan aerobatik rasmi Tentera Udara Republik Rakyat China yang membabitkan penyertaan 4 orang juruterbang wanita. Datuk Seri Najib juga bertemu pasukan aerobatik dari Singapura yang turut membuat penampilan sulungnya. Selepas selesai lawatan bagi segmen udara, Datuk Seri Najib meneruskan lawatan ke segmen maritim untuk melihat sendiri kapal KM Perwira. Kapal jenis B-Class terpakai itu diterima Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM daripada Kerajaan Australia bulan lepas. Datuk Seri Najib meluangkan masa kira-kira 20 minit atas kapal berkenaan dan diberi taklimat ringkas oleh Wakil Agensi Kastam dan Kawalan Kesempadan Australia serta pihak APMM. Perdana Menteri kemudian merasmikan kompleks baharu yang terletak bersebelahan lapangan terbang antarabangsa Langkawi. Kompleks yang terletak di kawasan seluas 600 meter persegi dikenali sebagai Lang Merah Langkawi mengambil masa 9 bulan untuk disiapkan dengan kos 4.8 juta ringgit. Kompleks Lang Merah ini turut menyediakan perkhidmatan imigresen, kastam dan kuarantin. Bagi Menteri Besar Kedah Datuk Seri Mukhristo Mahathir, penganjuran 5 memberi peluang kepada kerajaan negeri mengenali pemain industri aeroangkasa dan maritim sekaligus meningkatkan pelaburan dari negara asing bagi pembangunan negeri. Pada masa sama, mewujudkan banyak peluang pekerjaan baru kepada rakyat tempatan. Langsung dari Langkawi, Kedah bersama dengan Hanim Muhili untuk perinciannya. Hanim? Ya, Tika, kami menemui Datuk Seri Mukhris sebentar saja tadi yang berharap kerajaan negeri serta rakyat negeri Kedah khususnya mengambil peluang sebaik mungkin daripada penganjuran 5 terbesar kali ini. Ini adalah edisi ke-13 5. Beliau menyentuh berhubung cadangan pembinaan lapangan terbang antarabangsa Kulim yang dilihat bakal mengubah lanskap ekonomi negeri Kedah daripada negeri yang berorientasikan pertanian kepada sebuah negeri industri. Dan jelas Menteri Besar Kedah itu sekiranya direalisasi kelak, ia akan menarik lebih ramai penggiat industri aeroangkasa untuk melabur di negeri ini dan seterusnya di Malaysia secara amnya. Datuk Seri Mukhris mengakui meski 5 2015 baru saja membuka tirai hari ini, beliau sudah pun menerima banyak respon positif mengenai idea pembinaan lapangan terbang itu. Ini kenyataan beliau. Kita dapati bahawa antara daya tarikan kepada airport tersebut ialah industri penerbangan itu sendiri. Jadi bila kita datang dan melihat industri ini, jelas sekali daripada 5 bahawa ini satu industri yang begitu besar, merangkumi segala kepakaran, ya, daripada avionics lah, lepas tu ada komposit material lah, macam-macam lagi. Ianya mampu menjana peluang-peluang pekerjaan yang bernilai tinggi. Dan ini sangat sesuai dengan apa yang kami rancang. Selain memainkan peranan hakikinya dalam mengukuh kedudukan industri pertahanan sebagai aspek penting ekonomi negara, 5 2015 melibatkan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri serta Kementerian Pengangkutan dan ini adalah buat pertama kalinya menyuntik aktiviti perniagaan untuk memperkukuh rangkaian ASEAN dan perniagaan global seiring agenda integrasi rantau ini antara fokusnya. Dan melihat ke hadapan, Menteri
Perdagangan Antarabangsa dan Industri Datuk Seri Mustafa Mohamad telah pun menyasarkan peningkatan 30% bagi penyertaan pempamer bagi penganjuran 5 2017 dan berikutan kemajuan industri aeroangkasa yang semakin pesat. Malaysia is strategically located, not only in the center of ASEAN but also very much at the heart of Asia. Therefore, this is a potential that we should not miss. This blueprint has been developed on the basis of the very strong demand coming from Asia Pacific, including ASEAN. Kenyataan Datuk Seri Mustafa itu dibuat dalam satu sidang media yang baru saja berakhir sebentar tadi. Jadi ini merupakan satu forum baharu dalam penganjuran 5 dengan pembabitan Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri. Esok juga Kementerian Pengangkutan yang mengambil bahagian buat pertama kali akan menyampaikan satu forum. Ucapan perasmiannya akan dibuka sendiri oleh Menteri Pengangkutan Datuk Seri Liau Tiong Lai. Pembabitan sektor komersil dalam 5 edisi ke-13 merupakan pendekatan yang wajar menurut Perdana Menteri dalam ucapannya pagi tadi untuk mengimbangi nisbah antara aset-aset ketenteraan dan aset komersil. Juga melihat kepada industri pertahanan itu sebagai satu pemangkin kepada pengukuhan ekonomi pada masa akan datang. Baik, ini laporan setakat ini dari Langkawi sempena dengan Hari Perasmian 5 2015. Esok Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin pula akan berada di Langkawi untuk sama-sama menyaksikan beberapa majlis menandatangani persefahaman ataupun MOU antara syarikat-syarikat terlibat bagi 5 2015.